wanita boleh merancang, bukan sahaja wanita ya, lelaki pun sama, iaitu hibah ya. Hibah boleh dibuat bukan setakat kepada anak angkat tetapi kepada siapa-siapa sahaja. Dia lebih terbuka berbanding dengan wasiat tadi sebab dibuat semasa hidup untuk dilaksanakan semasa hidup pemberi. Berbeza dengan wasiat. Wasiat tu dibuat semasa hidup untuk dilaksanakan selepas kematian pemberi wasiat, iaitu pewasiat ya. Jadi hibah ni special, dia tak adalah sekatan 1/3 wanted tu. Sebab dia tak buat melalui jalan wasiat. Sebab dia buat sekarang dikuatkuasakan sekarang. Jadi tafsiran hibah, definisi hibah adalah sebagaimana yang ada dalam slide. Suatu akad pemberian harta secara sukarela kepada seseorang lain pada masa hidup pemberi tanpa balasan. Tak ada apa-apa syarat, tanpa balasan, hibah kerana kasih sayang ya. Jadi selain daripada wasiat tadi, Sarah boleh bagi siap-siap hibah kepada anak angkat tadi Salsabila ataupun waris yang lain ya. Sama ada waris ataupun bukan waris. Pelaksanaannya pun buat semasa hidup, tak payah tunggu mati. Jadi buat dokumen hibah, namakan penerima hibah kita tu semasa hidup lagi. Jadi ini buat hibah kepada orang yang tersayang. Contohnya ada anak perempuan dengan suami pertama ya. Suami dah meninggal dah, tapi semasa hidup dengan suami yang pertama dulu, bekas suami dulu ada anak ya, contohnya anak perempuan ya, bersama suami dulu. Bila suami ni meninggal barulah wanita ini berkahwin semula, tapi dia ada anak dengan perkahwinan terdulu. Jadi dihibahkan ya, boleh memikirkan merancang untuk hibahkan rumah kelamin yang kita katakan tadi dibeli tadi, yang duduk bersama suami itu sebab ada sentimental value di situ. Ini perancangan, ini perancangan ya. Kalau datang ke As-Solihin, bagi tahu kat mereka apa keadaan kita tu, mereka pasti akan advise. Itulah yang berlaku sekarang ini. Boleh lantik penjaga bagi kanak-kanak ya, yang jadi penerima ataupun beneficiary OKU, mentally retarded dan sebagainya, untuk manage terimaan harta sebab wasi itu dah bagi, so dia ada penjaga. Jadi anak-anak si mati, anak angkat dan lain-lain akan terbela dari sudut keuangan. Bukan setakat dia dapat harta, tapi harta itu diuruskan pula untuk nafkah dan kehidupan secara terancang ya. Dalam perancangan harta menerusi hibah ni bukan anak angkat sahajalah ya, waris dan bukan waris boleh sebab hibah lebih terbuka. Cuma dalam hibah ni saya nak pesan satu perkara. Bukan setakat bagi terima dokumen dan sebagainya ya. Selain daripada rukun hibah yang perlu dipenuhi, ijab kabulnya dan sebagainya, kena pastikan ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak pesan banyak-banyak, kena pastikan hibah, harta yang dihibahkan itu diqabat. Itu bahasa Arabnya, diqabat ya, al-qabdu ya, diqabat oleh penerima ataupun doni ya. Donor bagi kepada doni, pemberi hibah bagi kepada penerima hibah, dan harta itu diterima milik, dipegang dan diterima milikkan oleh penerima hibah. Ya. Kalau buat pindah milik lagi bagus. Kalau tak buat pindah milik ataupun buat dua-dua sekali, pindah milik pun buat, harta itu diterima milikkan. Kalau bagi tanah, usahakan tanah tu. So dia terima milik. Dia menerima dan memegang milikkan supaya dia dapat full capacity untuk transaksi kehartaan itu sepenuhnya. Jadi dapat qabat, dapat terima milikkan, ambil milikkan ya. Bagi duit, gunakan duit, account ya. Guna semua tu ya. Kalau bagi rumah, duduk dalam rumah tu. Semua ni bentuk terimaan milikkan. Tapi qabat ni kena izin daripada pemberi lah. Ya. Jadi kalau kita nak bercakap tentang qabat ni ada banyak lagi lah advance punya discussion ya. Okey, tak apa. Jadi itu hibah. Kemudian kita lihat tak lama lagi, sikit lagi ya. Kita lihat untuk kita guna instrumen hibah ini untuk kita nak seimbangkan bahagian waris ya. Okey, kita lihat selanjutnya. Okey, kita nak gunakan hibah sebagai instrumen untuk keseimbangan ahli waris. Kita merancang ya. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dah bincang beberapa perkara, ada hibah, ada wasiat, ada wakaf dan sebagainya. Pusaka bukan segala-galanya. Pusaka itu bukan segala-galanya
kenapa kita boleh merancang, sebab ada keadaan-keadaan tertentu yang kalau kita tidak merancang, ini akan memberi sesuatu yang kemudaratan ataupun darar kepada pihak-pihak yang ditinggalkan, ya. Okey, tadi kita dah tengok wasiat ada, hibah ada. Hibah pula bukan setakat bagi dekat waris, anak angkat, tapi kepada waris pun boleh, ya. Jadi hibah ni sebenarnya boleh kalau kita nak seimbangkan bahagian waris lelaki dan bahagian waris perempuan, sebab kita tahu waris lelaki akan dapat 2 bahagian anak perempuan, ya. Jadi kita bagi contoh di sini seperti anak lelaki dan anak perempuan. P itu perempuan, L itu lelaki, ya. Anak lelaki dan anak perempuan dalam slide tu, okey. Contohnya kalau ada harta bernilai RM600,000, ini hibah, ya, hibah semasa hidup untuk dikuatkuasakan semasa hidup, ya. Ada harta let's say RM600,000, ya. Kita ada 1 anak perempuan, 2 anak lelaki. Hibahkan siap-siap semasa hidup sebahagian daripada harta kita. Contohnya hibah rumah, sebab anak perempuan ni memang tak ada rumah lagi. Jadi kita plan siap-siap untuk dia, ya. Hibahkan rumah yang bernilai RM100,000. Ya. Jadi bila mati, pusaka kita akan berjumlah lebih kurang RM500,000 lagi. Setelah ditolak semua sekali lah, ya. Jadi anak perempuan, lihat dalam contoh ini akan dapat 100K untuk pusaka, ya, sebab dia 1/5. Dan ada lagi hibah 100,000 yang dibuat semasa hidup si mati. Jadi bersamaan dengan 200 yang diperolehi oleh anak lelaki dan anak perempuan. Jadi ini seimbang, ya. Ini kita hibah siap-siap sebahagian untuk anak perempuan semasa hidup. Jadi kita boleh strategize, ya, tuan-tuan dan puan-puan, supaya keseimbangan itu ada. Walaupun bukan sepenuhnya, sebab kalau kita mati mungkinlah harta kita lebih sikit ke kurang sikit, lebih kurang lah, kan. Sebab ni kita nak kira, sebab kita harta itu mungkin akan bertambah dan sebagainya, ya. Cuma kita kena faham, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa orang lelaki diberikan lebih bahagian pusaka, ya. Sebab mereka ada tanggungjawab nafkah, tanggungjawab mahar, ya, penjagaan isteri, anak-anak, keluarga, rumah tangga dan sebagainya. Tapi apa yang saya sebut tadi adalah kalau kita tengok waris kita, anak perempuan kita tu hidup dia dalam keadaan yang memerlukan. Dia tak ada kerja, tetapi anak lelaki lebih stabil. Jadi buatlah perancangan kehartaan, ya. Okey.